Ini adalah gambar paling berbahaya pernah diambil oleh manusia. 30 saat berhampiran objek ini anda akan rasa kepeningan dan kelesuan melanda seminggu kemudian. 4 minit terdedah anda akan muntah demam panas. Dan cuma hanya 200 saat berhampiran dengannya, anda akan miliki beberapa sahaja hari untuk hidup. Ini adalah kaki gajah radioaktif. Mayat paling berbahaya tinggalan bencana Chernobyl. $400 kali ganda. Itulah jumlah radiasi yang dipancarkan oleh objek ini jika dibandingkan dengan letupan bom di Hiroshima. Bersamaan dengan jutaan pancaran X-ray, anda akan mati jika tubuh anda terdedah kepadanya hanya selama 300 saat sejauh 1 meter. Itulah corium atau dipanggil sebagai kaki gajah Chernobyl. Antara objek paling berbahaya pernah dihasilkan oleh manusia. Racun paling berbisa kepada bumi dan seluruh hidupan beribu-ribu meter dari lingkungannya. Objek ini adalah lava buatan yang tidak disengajakan, terlahir daripada ketamakan dan kecuaian manusia. Terkandung di dalamnya adalah leburan bukan saja bahan-bahan radioaktif, malah juga suatu gumpalan seakan raksasa Frankenstein teras reaktor yang pernah merumahkannya. Rod-rod reaktor merekah melebur dan kemudian menjadi lava yang turut memakan moderator grafit dan rod pengawal boron, malah pasir-pasir yang menyeliputinya. Ia kemudian jatuh seraya turut meleburkan tiang besi, konkrit dan apa saja yang menghalang perjalanannya di bawah reaktor tersebut. 10 tahun kemudian ia telah sedikit menyejuk dan radiasinya berkurang. Lantas gambar yang sangat ikonik ini diambil oleh penyiasat nuklear. Gambar yang sangat menggerunkan dan memberi pengajaran yang mahal kepada umat manusia. Kehidupan kita di dunia digerakkan oleh asbab tenaga, menjerang air, bergerak merentas jarak, menjana elektrik untuk memajukan peradaban. Semua ini berteraskan penggunaan dan penguasaan tenaga. Tetapi tenaga tidak datang percuma. Ia perlu dicari, digali, dibakar, ditarahkan geografi bumi, direbut dan diperangi. Dan kebanyakan sumber tenaga tidak kekal abadi. Mereka bakal pupus dan kesan penggunaannya secara besar-besaran adalah masalah yang diwariskan untuk difikirkan penyelesaiannya kepada anak cucu. Generasi masa depan berdepan ancaman untuk hilang segala kenikmatan tenaga. Mereka mungkin tidak terbayang pun hidup tanpa kebolehan untuk memetik suis, menggerakkan semua alatan. Jam bagaimanapun sedang bergerak sebelum saat bahan bakar terakhir bakal habis. Saat di mana semuanya bakal menggelap. Dalam pengembaraan pergelutan mencari sumber tenaga baru, manusia menjumpai suatu rahsia yang hanya ditemui apabila mereka melihat jauh ke dalam diri mereka, iaitu dunia atom. Alam rahsia yang memiliki misteri yang tidak berpenghujung. Kita mendapati bahawa nukleus ataupun teras atom yang berat seperti uranium-235, ia menyerap neutron, lantas bercerai dan terbelah kepada nukleus-nukleus lain yang lebih kecil. Yang lebih penting, reaksi ini menghasilkan tenaga yang besar dan beberapa neutron tambahan. Apabila neutron ini diserap lagi oleh atom berat yang lain, atom-atom ini pula yang akan terbelah.
lantas akan menghasilkan reaksi berantai melepaskan tenaga yang tersangat kuat. Nah, di sinilah kita temui potensi untuk mengguna pakai sumber tenaga baru. Cuma dengan syarat kita hanya perlu mengawal reaksi tersebut supaya tak terkawal dan mungkin memusnahkan segala-galanya. Dan ia cuma perlu dikawal, kan? Penjana tenaga nuklear berfungsi dengan konsep yang sama seperti mana penjana tenaga bahan bakar termal yang lain, iaitu menghasilkan tenaga menggunakan arang ataupun gas semula jadi. Tenaga haba yang dihasilkan daripada reaksi pembelahan nuklear digunakan untuk memanaskan air. Air itu menjadi steam yang sangat panas lantas menggerakkan turbin. Lalu daripada tenaga pergerakan ditukar menjadi tenaga elektrik. Reaksi nuklear ini walaupun ia berbahaya, ia boleh dikawal. Pada reaktor nuklear terdapat moderator seperti air untuk memperlahankan tembakan neutron supaya reaksi berangkai dapat dikekalkan. Pada masa yang sama terdapat rod-rod pengawal untuk menyerap neutron-neutron. Ini adalah brake dalam proses penghasilan tenaga nuklear. Ia mengawal keseluruhan sistem supaya tidak meletup seperti bom nuklear. Dan lebih baik daripada arang dan gas, penjanaan tenaga menggunakan nuklear tidak menghasilkan gas pencemar. Ia adalah sumber tenaga yang bersih dan yang paling boleh diharap untuk menjana tenaga pada masa depan. Bumi tidak lagi perlu dijarah seluasnya untuk mencari bahan bakar dan pemanasan global dapat dielakkan dengan keefisienan penjanaan tenaga nuklear. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this: one of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant abnormally high levels of radiation on their bodies. There has been an accident at the radioactive cloud. Tapi sudah pasti tak ada apa yang terlalu baik sempurna semuanya dalam dunia ini. Penjanaan tenaga nuklear datang dengan kos. Dan pada tahun 1986, harga yang sangat mahal dibayar dengan bencana yang menggegar sejarah dunia. Bencana nuklear Chernobyl. Bencana nuklear Chernobyl dianggap sebagai bencana nuklear terburuk dalam sejarah dunia dari segi kos dan korban yang diragut. Ia adalah salah satu daripada 2 sahaja kemalangan tenaga nuklear yang mencapai tahap 7, iaitu tahap yang paling teruk pada skala peristiwa nuklear antarabangsa. Satu lagi bencana yang mencapai tahap yang sama adalah bencana Fukushima Daiichi di Jepun pada tahun 2011. Bermula daripada ujian keselamatan yang berisiko, kadar reaksi nuklear meledak naik dengan tiba-tiba. Operasi penutupan reaktor dijalankan sesegera mungkin. Butang kecemasan AZ-5 lantas ditekan. Butang ini adalah brek mengejut. Ia adalah benteng terakhir sebelum bencana nuklear berlaku. Apabila butang ini ditekan, semua rod pengawal akan dimasukkan semula ke dalam reaktor. Tapi tanpa diketahui oleh pengendali reaktor nuklear, terdapat kelemahan reka bentuk fatal pada sistem keselamatan AZ-5 yang dikatakan disembunyikan oleh Kesatuan Soviet semata-mata untuk mengurangkan kos. Butang kecemasan tersebut ternyata tidak mengurangkan reaksi berangkai, sebaliknya tenaga yang tersangat besar dilepaskan. 2 letupan memusnahkan teras reaktor dan bangunan penjana tenaga tersebut.
Apa yang berlaku seterusnya adalah pembakaran terbuka teras radioaktif yang lebih teruk kesannya daripada 100 radiasi daripada bom Hiroshima dan Nagasaki akibat pembakaran bertantan bahan nuklear. Di bawah ranapan reaktor nombor 4 adalah gumpalan lava radioaktif yang sangat-sangat berbahaya. Ia meracuni alam sekeliling dengan hanya terdedah kepada udara, iaitulah gumpalan Chernobylite atau dipanggil sebagai kaki gajah nuklear. Ratusan mati dalam jangka masa yang pendek akibat pendedahan langsung kepada radiasi yang sangat tinggi. Kematian mereka sangat menyakitkan dengan luka terbakar yang sangat teruk. Satu persatu organ mereka gagal dan sistem imuniti tubuh mereka tidak lagi berfungsi. Tindak balas Kesatuan Soviet lebih mengeruhkan keadaan. Bencana terbesar ini cuba disenyapkan kerana ia bakal memburukkan nama kerajaan mereka. Sedang asap radioaktif itu terbang beribu-ribu kilometer sehingga sampai ke Britain dan Norway. Hanya kemudian barulah 100,000 manusia dipindahkan daripada zon berkecuali sejauh 30 kilometer daripada loji bencana. Binatang-binatang dibunuh besar-besaran dengan harapan mereka tidak menyebarkan kesan radioaktif. Kawasan Chernobyl, sekolahnya, pusat beli belah, hospital dan taman temanya ditinggalkan terbengkalai dan tidak dapat didiami sekurangnya 10,000 tahun akan datang. Hampir 1 juta bayi mati peramatang akibat pencemaran radioaktif Chernobyl dan puluhan jika tidak ratusan ribu mati akibat keracunan radiasi. Empayar megah Kesatuan Soviet ranap tidak lama selepas itu. Ramai yang mengatakan bahawa Chernobyl ternyata merupakan bahan bakar yang membawa kepada kejatuhan kuasa besar dunia itu. Bencana ini membuka mata dunia terhadap risiko nuklear sebagai sumber tenaga. Ramai yang memboikot besar-besaran agar operasi penjanaan kuasa nuklear ditutup terus. Ada juga yang menyalahkan kecuaian dan ketamakan serta korupsi pemerintah itu sebenarnya adalah punca dan bukannya tenaga nuklear itu sendiri. Ia adalah perdebatan yang akan terus berlangsung selagi mana manusia memerlukan tenaga untuk menggerakkan kehidupan. Soalnya, sebesar mana risiko yang kita sanggup ambil dan apa yang kita sanggup korbankan dalam pergelutan tenaga ini. Terima kasih kerana menonton. Sebarkan jika terdapat sekelumit manfaat mungkin daripada video ini. Assalamualaikum.